Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa 'anil tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhi Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatiha. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma bi nurika ihtadaitu wa bi fadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Dhunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksud daripada firman Allah Ta'ala adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini insyaAllah kita menyambung bacaan fiqh sirah pada muka surat 188. Perenggan yang pertama daripada atas, tajuk yang seterusnya, mereka yang meninggal dunia. Yakni yang meninggal dunia ada tahun pertama hijrah, yakni baru setahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah. Berlaku beberapa kematian di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Dan kematian mereka itu sebenarnya memberi kesan yang besar dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kematian itu mendatangkan kepelbagaian hukum bagi ditauladani oleh kita sebagai umat Islam sehingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim.
pada tahun pertama hijrah, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, saudara sesusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang muhajirin meninggal dunia. Beliau adalah salah seorang yang pertama memeluk Islam dari melakukan hijrah, dan melakukan hijrah sebanyak 2 kali. Apabila beliau dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kuburnya disirami dengan air, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di atas kuburnya sambil bersabda, dengan batu ini aku dapat mengenali kubur saudara. Dengan cara ini juga aku akan kebumikan sesiapa yang meninggal daripada kalangan keluarga. Inilah tujuan meletakkan batu di atas kubur. Ia bukanlah tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam di kurun-kurun yang akhir ini, dengan membina bangunan di atas kubur dan dihiasi dengan gambar-gambar yang kelihatan seperti patung. Ini dilakukan supaya apabila kaum kerabat datang menziarahi, mereka dapat mengadakan majlis keramaian yang banyak, menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah di tempat ibadat mereka. Di antara perkara sia-sia ialah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan amalan ukhrawi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang awal ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia dari kalangan muhajirin, yakni daripada kalangan orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, ialah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Di mana Utsman bin Maz'un ini adalah merupakan juga ibu susuannya Halimatun Sa'diyah. Jadi dia tu adalah satu ibu susu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi yang pernah disusukan oleh Halimatun Sa'diyah ialah Ja'far bin Abi Thalib. Dia itu juga di antara ibu susuan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Maz'un ini saudara sesusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah kematiannya itu mendatangkan kesedihan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni di antara orang yang termasuk di kalangan as-sabiqun al-awwalin, apa yang kita sebut sebagai pioneer, golongan yang awal yang menganut Islam. Dan dia berhijrah sebanyak 2 kali. 2 kali ini kata ulama, satu kaul menyebut boleh jadi 2 kali ini, sekali dia hijrah ke Habasyah, sekali lagi dikira hijrahnya ke Madinah. Ada juga yang menyatakan 2 kali itu dia berhijrah 2 kali ke Habasyah bersama dengan pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Dia masuk, kalau hala ke Madinah tu dia kira hijrah yang besar. Kalau kira sebelum hijrah Madinah 2 kali, ke Habasyah tu sama ada sekali ke Habasyah, sekali ke Madinah, ataupun 2 kali ke Habasyah kemudian dia hijrah ke Madinah. Harus kita fahami bahawasanya di antara generasi yang aula, yang paling haibat, yang diiktiraf oleh Allah dan dikasihi dan dirahmatinya, ialah generasi yang berhijrah.
bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menurut arahan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah ke Habasyah, Rasulullah tak pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat pergi. Maka siapa dia yang terpilih di kalangan yang pergi itu, mereka dirahmati oleh Allah kerana meninggalkan negara sendiri demi menyelamatkan akidah pada masa itu. Wallazina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, yang berhijrah pada jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Padahal kalau kita kira jihad itulah paling hebatnya, tapi Allah letak lepas iman hijrah, baru Allah letak jihad. Menunjukkan hijrah itu benda besar. Orang-orang yang tidak sanggup berhijrah, dia tidak akan sanggup berjihad dalam hidup dia. Hanya setelah dia bersedia berhijrah, baru dia bersedia untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina awaw wa nasar, dan golongan, yakni orang-orang yang memberi pertolongan kepada golongan-golongan yang berhijrah, iaitulah orang-orang Ansar di Madinah. Baik yang berhijrah tu muhajirin, atau yang tolong sambut di Madinah tu sahabat Ansar. Allah kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika hum, mereka tu semua mu'minuna haqqan, sebenar-benar iman dia. Ini satu pengiktirafan yang besar daripada Allah Qadhi Rabbul Jalil. Allah yang mengiyakan, menyatakan haqqa, benar iman mereka. Lalu kerana benarnya iman mereka, lahum maghfirah, bagi mereka itu keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang baik. Tentunya selepas daripada alam kematian, rezeki yang baik itu ialah syurga, bidadari dan seumpamanya. Perkara-perkara sama'iyat, yakni yang didengar, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ghaibiyah, yakni syurga dan keenakan, nikmat segala-gala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama mengiringi jenazah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu menuju ke Baqi'. Ya, kita tahu tanah perkuburan di Madinah tu dikenali dengan panggilan perkuburan Baqi'. Kadang-kadang kita bertemu nama ditulis sebagai Baqi'ul Ghurqat. Ya, Ghurqat iaitulah kayu. Dia pokok-pokok, kita panggil pokok renik lah. Dia kecil-kecil tapi mempunyai macam duri, daun dia kasar. Yang Nabi sebut, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Dia tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam membunuh akan orang-orang Yahudi, sehingga Yahudi itu lari menyorok di belakang batu dan kayu. Lalu batu dan kayu itu bercakap, ya Muslim, hadza Yahudiyun faqtulhu. Wahai orang-orang Islam, ni dia Yahudi menyorok belakang aku ni. Batu bagi tahu, pokok pun bagi tahu. Artinya tak boleh menyorok dah Yahudi bila sampai masa nanti. Faqtulhu, bunuhlah dia. Lalu dia dibunuh. Illa ghurqada fa innaha syajaratul yahud, Nabi kata, kecuali pohon kayu ghurqas. Sesungguhnya pokok kayu ghurqas ni adalah pokok Yahudi. Setengah di kalangan ulama sebut yang 25 Disember Merry Christmas, macam pokok ru kecil dia letak lampu banyak. Lepas tu Pak Janggut dia tu datanglah bawa Santa Claus ni.
Tu pokok itulah dia panggil Burqas. Itu adalah pokok kayu Yahudi. Di kawasan Baqi' di Madinah asalnya terdapat juga pokok-pokok ini, walaupun tidak besar mana, tapi ada. Dan akhirnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan kebun dia bagi dijadikan kawasan perkuburan yang ada di Madinah pada hari ini. Asalnya adalah kebun milik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia wakafkan untuk Islam dan dikebumikan. Sebab itu kubur Uthman bin Affan berada di tengah-tengah perkuburan Baqi'. Dia ditandakan 4 segi tepat, adalah batu lebar-lebar macam ni, macam sempadan batu jalan tu. Itulah dicantum-cantum buat 4 segi. Situlah kubur Uthman bin Affan. Dan perkuburan di Baqi' ditegakkan dengan diletakkan batu, kita panggil batu nisan, tapi tidaklah ada tulisan apa-apa. Dia tak ditulis apa-apa pun. Kalau kita orang Melayu tu berukir-ukir tulisan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, dimaklumkan pada tarikh sekian-sekian telah kembali ke rahmatullah Ustaz Salahuddin Nasir yang dikasihi bla bla, panjang pula tulis. Jadi itu orang Melayu. Arab asal Islamnya tak ada. Cuma Nabi ambil batu, Nabi letak. Batu Nabi kata inilah tanda. Nabi kata esok-esok kalau aku datang aku boleh kenal tengok. Oh, yang ni kubur sahabat aku Uthman bin Maz'un. Oh, yang ni kubur sianu. Ada tanda tu. Dan nisan itu dibuat supaya dapat dibezakan antara laluan awam dengan perkuburan. Itu tujuannya. Jadi kita nampak batu nisan, kita tahu kubur lah. Itu yang laju kayu sikal. Kalau sikit dia kata macam tu, dia tak letak nisan, maklum, boleh jadi dibuat sebagai laluan orang awam nanti. Dipijak-pijak aja kubur. Sedangkan Bani Adam, kita manusia ni, ada karamah, ada penghormatan. Bukan boleh dibuat-buat gitu tak tentu arah tak. Mesti dihormati. Dia dikebumikan. Kemudian setengahnya ditinggikan perkuburan itu. Supaya nampaklah beza kubur dengan tidak kubur tu, nampak beza. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siram air, suruh sahabat siramkan air di atas perkuburan Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Cumanya dalam kebanyakan hadis, siram air di tanah perkuburan ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ambil tuang macam tu, tidak. Dia tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuang atas tangan kanan. Kita tengok. Dia tuang macam ni, dekat atas tapak tangan ni air dah takung tu, tu digenjer-genjer. Macam tu. Itulah yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita 2 timba, kita tuang sampai nak runtuh kubur. Tanya pasal apa, biar dia sejuk sikit kat bawah tu, Ustaz. Tak betul. Ya, yang Nabi buat begitu. Kemudian berhubung dengan berdoa di tanah perkuburan. Satu kaul menyatakan bahawasanya sunat berdoa menghadap kiblat dengan kubur berada di hadapan. Ya, umpamanya lah kita kata, ni kubur depan saya, kiblat hala ke sana. Contoh, di sini kepala jenazah, kakinya di sini. Maka saya boleh dia berdoa duduk di bahagian kepala atas tengah menghadap ke kiblat. Artinya kubur di hadapan saya. Ada juga kaul yang menyatakan tidak berdosa sekiranya kita menghadap kiblat, kubur membelakang kita. Tidak berdosa apa-apa. Tetapi jangan itu dibuat di Madinah. Kerana bagi ahlul Madinah, dia penduduk Madinah, kok mana berdoa kena menghadap kubur, bukan membelakangkan kubur. Oleh kerana itulah, kalau kita menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghadap ke kiblat, maqam belakang. Kalau ada polis-polis orang-orang Madinah, dia nampak, dia pegang bahu, dia pulah kita, otomatik berpusing menghadap kubur. Dia macam tu, itu dia punya kaul, dia pegang yang itu, ikut dia lah.
Nah, oleh kerana itu kalau di Madinah kita menghadap kubur berdoa. Kemudian terus keluar di Babul Baqi', di pintu yang di bahagian ujung. Adapun sunat muakkad, menziarahi tanah perkuburan itu. Sunat muakkad atau disebut sunat muakkadah. Yang dituntutlah kalau nak pergi elok sangatlah hari itu. Itu sunat muakkad. Iaitulah bermula daripada hari Khamis asar. Azan asar tu hari Khamis, tak tu dah sunat muakkad dah. Kemudian masuklah ke maghrib, sampailah hari Jumaat esoknya sehari suntuk, sampailah hari Sabtu hingga terbit matahari, yakni lepas subuh. Bila dah duha tu dah tak ada sunat muakkad dah kalau hari Sabtu. Nah, jadi itu je 3 skala waktu dia yang dituntut sangat kalau nak pergi ziarah. Dah hari lain tak boleh ziarah lah ustaz, boleh, tapi tidak dapat sunat yang dituntut itu. Jadi itulah 3 waktu yang terbaik. Dan disebutkan bahawasanya orang-orang yang pergi menziarahi tanah perkuburan, umpamanya dia tengah mengaji begini, habis kuliah ni pergi ziarah kubur, kok beranilah. Lepas isyak kan pergi kubur, pergi ziarah kubur arwah Tok Wan, baca Yasin seorang-seorang situ. Siapa yang datang daripada majlis ilmu, dia pergi ziarah perkuburan, maka automatik di saat itu juga malaikat berhenti daripada memukul dan menyeksa jenazah itu. Kerana malu kepada orang yang menuntut ilmu yang datang di situ. Malaikat hormat tingginya majlis menuntut ilmu ini, besarnya fadilat, yakni kelebihan dalam menuntut ilmu. Berhenti malaikat memukul, dia tak terus pukul. Lepas tu bila orang tu balik, dia balun balik lah. But at least something lah, dapat rehat juga masa tu. Nah, kerana itu berlama-lama lah sikit dikubur, kerana kita tak tahu bagaimana orang yang berada di bawah. Ulama-ulama menyebut, jangan kamu terpedaya dengan ketenangan dan keheningan kubur di bahagian atas ni, kerana sengsara itu berada di bahagian bawah. Kita pergi perkuburan Ampang, Jalan Ampang. Nampak ni mancun kubur Ampang, dengan batu-batu berkilat dengan bunga. Kubur orang kaya lah. Awak menengok tu tenang, relax, jangan. Huru-hara tu di bawah, bukan di atas tu. Itu kata ulama, jangan tertipu dengan hening dan ketenangan perkuburan di bahagian atas. Kerana huru-hara tu senantiasa berada di bahagian bawah. Dan bagaimana Baqi', begitulah sampai hari ini, dan insya-Allah sampai hari kiamat. Kerana Nabi SAW mengharamkan, melarang bana'in. Bana'in iaitulah binaan di atas tanah perkuburan. Hukum asal diharamkan, jangan dibuat. Tetapi para ulama, al-a'immatul arba', imam-imam mazhab, dalam mazhab-mazhab yang 4, membahas dan menyebut bahawa dikecualikan beberapa jenis perkuburan yang kalau nak dibuat sikit binaan boleh, supaya dapat dibezakan oleh orang awam kubur tu dengan kubur yang lain. Di antaranya pertama, kubur orang-orang yang mati syahid. Itu yang pertama. Dia maka dibuatlah sikit macam pagar ke, adalah binaan sikit, tanda ini pasal apa? Oh, yang ni mati syahid. Yang sana tak pagar, tu mati sakit. Dia beza. Jadi bila menengok ke pagar tu orang tahu. Kalau ibu-ibu bapa-bapa pergi ke Memali, dia di Baling, kampung Memali, kampung Parit Panjang, 13 syuhada Memali diketahui oleh Al-Syahid Ibrahim Mahmud ataupun Ustaz Ibrahim Libya, salah seorang tuan guru dalam hidup saya, mati ditembak di Memali. Perkuburan mereka perkuburan besar, ditanam 13 orang berbaris, kemudian dipagar sikit, dibesarkan, tulis kubur Memali, itu aja. Boleh hukumnya. Itu tak diharamkan bagi membezakan kubur para syuhada
dengan kubur orang awam biasa. Yang kedua, kata ulama, boleh didirikan bangunan untuk kubur para wali Allah. Dia kubur wali-wali. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak maklum, kita di kawasan Gombak boleh pergi ke Sungai Cincin, ya, Batu Sembilan. Kubur arwah Tuan Guru Haji Mat Noh rahmatullahi alaihi. Ini seorang wali Allah. Orang pertama yang buka perkampungan Islam di Selangor ni, Tok Guru Haji Mat Noh. Meninggal lama dah dia ni, kampung Sungai Cincin. Orang pertama yang mewajibkan muslimat memakai purdah dalam perkampungan. Dia susun atau duduk kampung dia tu, rumah-rumah tu, semua saluran longkang tu mengalir terus lalu depan rumah dia, rumah Tok Guru arwah Haji Mat Noh. Lepas tu dekat situ dia pasang jaring. Jaring apa nama ni, agar dawai tu lah jaring dia pasang. Jadi orang membasuh kapal anyut-anyut segala nasi tu sangkut kat situ. Nanti petang kan dia kaut nasi tu, dia bersihkan, dia rebus, dia makan balik. Dia takut membazir. Pelik. Tu dia wali-wali. Dia jangan hukum Allah murka ke atas kamu, biar aku makan yang ni. Biasanya wali-wali ni dia makan sisa. Kita jenis wali nikah ni makan kepala hidang. Wali Allah dia makan sisa je. Tu. Bila dia meninggal dunia, tuan-tuan pergi tengok kubur Tok Guru Haji Mat Noh. Subhanallah. Dia buat bangunan sikit bukan? Ada bumbung, ada apa, kita buka pintu masuk ke dalam. Itu dibenarkan. Bagi membezakan kubur wali Allah dengan kubur wali nikah. Tak sama. Kubur ni pasal apa? Tak ada tak ini wali nikah, bukan wali Allah. Dia beza. Itu dibenarkan, ulama bahas gitu. Di antara lagi kubur para syuhada. Ya, di antara lagi kubur nabi-nabi dan rasul-rasul. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dibuat binaan di atas perkuburan. Dia tak benar. Sebab itu sebenarnya makam Rasulullah tu di bawah, bukan di atas. Kita lalu berjalan tu menghadap bagi salam. Kalau masuk ke dalam, ada tangga turun daripada atas tu turun ke bawah. Di bawah tu macam ni lah, 4 segi bangunan apa semua. Makam Rasulullah bertanah berpasir tu situ. Abu Bakar, Umar di bawah. Lampu tu redup, malam saya tengok, ya Allah ya Rasul, tak tahu nak kata perasaan macam mana. Senang turun tangga ke bawah. Tak ada binaan apa-apa, tanah gitu je lah. Ya, cuma dia buat tu atas tu masjid untuk secure. Ada mazhab, ya, kalau pergi haji ada 5 mazhab. Iaitulah mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Jahili. Yang ni banyak. Mazhab jahil. Pakai serondol ikut. Bila lalu depan makam Rasul, ada kaut ke tanah tu simpan apa ke, ambil berkat kata. Kalau lepas seorang kaut, akhir tak ke berlubang kubur Rasul. Itu sebab dia buat begitu tu bukan untuk membina bangunan atas kubur tu tak. Tapi untuk secure keselamatan makam Rasul. Dia di bawah macam inilah ruang kubur tengah. Subhanallah. Dia jadi begitu juga boleh kata ulama kalau nak bina bangunan atas perkuburan wali-wali Allah seperti imam-imam mazhab. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak pergi ke Mesir, makam Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahmatullahi alaihi, makam dia ada banain, ada bangunan dibuat. Dia ditutup, dikelambukan elok-elok. Kemudian sentiasa ada qari yang membaca Quran 24 jam sampai hari ini diorang gili di Mesir. Kemudian di ujung kepala makam Imam Syafi'i itu, dia di ujung kepala tu ada bersalengan kain sutra yang berwarna hijau. Bagi lambang serban dia pakai lambang keilmuan dia yang banyak. Ada pinta-pinta kain tu diletakkan di hujung di bahagian kepala. Sebagai tanda hormat ilmu dia banyak Imam Syafi'i. Maka dia ada binaan. Begitu juga Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Jadi kalau kita pergi kubur Imam Abu Hanifah di Baghdad umpama, ada binaan dibuat dengan kelambu apa semua. Itu sebab pernah berlaku pengikut-pengikut mazhab Maliki, ya, yang memegang mazhab Imam Malik, pergi buat bantahan dan komplain
kepada ulama-ulama Mekah dan Madinah. Dia kerana maqam Imam Malik berada di Baqi' di Madinah. Imam Malik dia di situ. Jadi makam itu tentulah cacat 2 ketul batu gitu aja. Tanah bangunan apa-apa pun tak ada. Lalu pengikut mazhab Maliki ada buat bantahan. Dia muzakarah dan mereka tanya, kenapa makam Imam Malik tidak dibuat binaan, sedangkan Imam Abu Hanifah di Baghdad ada binaan, Imam Syafi'i di Mesir ada binaan dibuat. Kenapa kami pengikut Maliki, Imam Malik kami tak ada dibuat bangunan binaan yang berkenaan? Lalu dijawab oleh ulama-ulama Madinah, demi Allah, sesungguhnya Madinah ini adalah cermin bagi umat. Jika sekiranya dibuat binaan walaupun kecil di atas makam Imam Malik, maka pulang daripada haji, umat Islam daripada seluruh dunia akan buat bangunan atas kubur. Bila ditanya, entah buat pasal apa pakcik buat, kenapa makcik buat bangunan atas kubur pula? Makcik tengok kat Madinah, kubur Imam Malik ada bangunan. Sudah, dia akan sandarkan Madinah tu. Ulama Madinah pun aniang je nak dia mengecek-ngecek bagai waang lo nak memakat kubur tu buat dia elok 7 tingkat dia buat tak keluar. Sebab Madinah ini kata ulama adalah cermin bagi umat. Kalau di sini kami dah buat, satu dunia buat, kita tak boleh nak tahan nanti, bahaya. Adapun Baghdad, walaupun dibuat binaan untuk Imam Abu Hanifah, tapi tidaklah Baghdad itu menjadi cermin bagi umat. Begitu juga Mesir, walaupun makam Imam Syafi'i itu dibuat binaan, tapi tidaklah Mesir itu kuat sebagaimana sebut kata Mekah Madinah ni dia jadi lain. Itu sebab katanya makam Imam Malik itu kita buat begitu aja. Bukan kata tak hormat apa tidak, demi Allah dia imam besar, orang hebat. Tapi itulah, jangan nanti dicontohi habis semua buat bangunan atas kubur itu. Itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Kemudian di antara lagi ulama menyebut, barang siapa yang berpakaian sunnah pergi ke tanah perkuburan, maka selama mana dia di perkuburan itu, malaikat berhenti memukul jenazah sekiranya jenazah sedang dipukul. Kalau jenazah sedang dirahmati, maka ditambah rahmatnya oleh Allah, kerana orang yang datang itu memakai pakaian sunnah bila dia menziarahi tanah perkuburan. Ya, sebab itu ada baiknya ziarah kubur ni selepas daripada sembahyang subuh, waktu duha tu, pakai pakaian sembahyang tu pergi dalam keadaan yang baik, berwuduk. Dia mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi mereka. Dia meletak-letak gambar, itu Nabi tak benarkan. Dia nak bagi kenal, Ustaz, tu saya taruh gambar ni masa dekat Paris ni, we all 2 orang Ustaz, depan menara Eiffel Tower. Tak payah. Mula-mula gambar, akhirnya dia timbul bertongkol, lepas tu diukir, hujungnya jadi patung nanti. Itu tak nak. Asal patung itu menurut riwayat, asalnya hanya bayang-bayangan, kemudian diterjemahkan dalam bentuk gambar, kemudian diukir ikut gambar, lama timbul jadi patung. Agama Islam dia tutup laluan awal ni. Jangan pergi jauh sehingga jadi berhala bentuk patung, gambar tu tak benarkan di tanah perkuburan. Ya. Adapun dalam bentuk gambar kita hari ini, WhatsApp hantar gambar, IC pasport pakai gambar, itu tertakluk di bawah siasah syariah. Itu dibenarkan. Ya, untuk berkenal-kenalan, tak apa. Kita nak minang anak orang tu, orang tu pun bersetuju kita lelaki ni jadi menantu, minta gambar bagi. Dia nak tengok jana handsome, lepas berapa kilo janggut bakal menantu aku, tengok gambar, tak apa. Kita nak tengok bakal isteri yang kita nak pinang ni, cukup dah hidung, cabang 4 pula hidung. Tengok gambar, itu dibenarkan. Lebih daripada itu tak boleh. Nyata kubur cacat gambar ini bukan mazhab kita. Di mana ahli sunnah wal jamaah dia jaga benda-benda dan hal-hal yang seperti ini. Doakanlah mereka. Ya, dan di sana juga ada, kita tahu orang yang diseksa di dalam kubur.
Ya, hanya kerana Nabi kata dia tak tos, dia tak istibrak, tak jaga dalam buang air kecil. Kencing tu kita bahasa Melayu kata tak lawas. Jaga. Ada yang terseksa di alam barzah kerana kencing tak lawas ni. Ada seorang sahabat tu, dia ni memang kencing dia tak lawas peringkat awal, sehingga balut dengan tisu. Dia batuk sikit, keluar sikit. Dia gelak pun terkeluar sikit. Jadi dia balut, takut kena ke pakaian. Tapi itulah pula, ya, kita berjalan. Saya sebilik dengan dia masa di Mekah. Pergi pintu ni tengok golek putih. Apa pula? Ubah sarung tu dah tanggal cicit. Pergi bucu ni kan tergulung. Pergi sana segulung. Bulat-bulat bertabur. Kata Syekh, hentam macam Allah. Anak tak perasan ustaz dia kata. Dan benda tu bukan gerik-gerik ikat getah apa semua. Ikat getah, bengkak, menatang tu. Nah, tapi nak sebut dia balut gitulah. Akhir dia pergi operation. Dia buat dekat Ampang Puteri ni lah. Mahal lah bayar, dia ada duit. Dia tak tahu pun dia kencing tu doktor ni. Alhamdulillah tak ada dah istibrak apa nama ni. Kencing tak lawas tu tak ada dah. Jadi rupanya boleh bila operation bela balik ejah urat ke macam mana. Begitulah. Orang yang mau beragama, betul-betul dia nak jaga bab taharah, sanggup buang 20,000 tak rasa apa dah. Demi nak bersih depan Allah tu, itu penting ya. Jadi hati-hati dalam kencing apa semua, basuh elok-elok. Basuh bersih-bersih. Jangan lebih kurang dia beri diri ketuk-ketuk siram belah. Jangan dia buat perangai tidak. Besok dia azab di alam barzah. Di mana Nabi SAW mengajar kita ya, supaya menziarahi tanah perkuburan dan mendoakan mereka. Jadi jangan buat. Di antara benda sia-sia kata dia, kita buat benda yang Nabi tak buat. Terus ada eka bukan. Rasulullah dah hajar semua dah. Di antara orang Ansar yang meninggal dunia pada tahun pertama hijrah ialah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang daripada 12 orang naqib yang dilantik ketika Baiatul Aqabah. Yang kedua, beliau adalah naqib kepada Bani Najjar. Apabila beliau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik dirinya sebagai naqib kepada Bani Najjar kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah anak saudara perempuan kepada kaum tersebut. Ya, kalau kita baca dalam sejarah sebelum ini kita dah tengok ada 2 kali berlaku perjanjian Aqabah. Baiatul Aqabah yang pertama, Baiatul Aqabah yang kedua. Yang pertama bila habis buat perjanjian, Rasulullah lantik 12 orang. Ya, 12 orang untuk pergi ke Madinah berdakwah. Diketuai oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian dia berdakwah setahun, 70 orang dia dapat tarik. Bila musim haji akan datang, 70 ni berbaiat. Nabi lantik lagi naqib untuk pimpin yang ada di Madinah yang baru masuk Islam tu. Di antara yang Nabi lantik tu ialah sahabat yang mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dia menjadi naqib. Dia juga meninggal dunia tahun pertama ketika duduk di Madinah. Bila dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil alih jadi naqib. Nabi ambil alih tu kena faham dah. Menunjukkan yang meninggal itu pun bukan kecil anak. Subhanallah. Itu bukan orang sembarang. As'ad bin Zurarah. Rasulullah boleh aja dia dah meninggal, Abu Bakar ganti. Tak. Nabi tak ambil siapa pun sahabat. Aku sendiri. Itu menunjukkan dia tu hebat. Yang layak ganti dia Rasul aja. Subhanallah. Sebab dia menjaga Bani Najjar. Dan Bani Najjar An-Najjariyah. Dia ni kabilah yang ada pertalian keluarga belah nenek Rasulullah bersama dengan mak dia Siti Aminah. Masanya Nabi SAW kecil-kecil kan dibawa ke Madinah. Dalam perjalanan balik meninggal dunia Abdullah, ayah Nabi itu. Masa duduk di Madinah tu, dia duduk tu di rumah perkampungan Bani Najjar.
adik-beradik belah mak dia, belah tok wan dia. Dan pada hari Nabi SAW datang berhijrah, masa tu Rasulullah berusia 53 tahun. Puak-puak Bani Najjar ni lah dia yang tunggu dan menyambut beramai-ramai. Tala'al badru alaina, dia orang ni lah, beramai-ramai dengan orang Madinah. Sehingga ada yang datang, dia kata, ya Rasulullah, saya nak berkasidah depan Rasulullah, nak nyanyi, nak puji-puji Rasulullah, kerana saya bernazar dah. Kalau Rasulullah sempat sampai, saya mewakili kabilah saya Bani Najjar ni nak nyanyilah, kita kata. Oleh kerana nazar ni hukumnya wajib, maka Nabi kata sila. Dia pun nyanyilah. Tapi nyanyi tu tak adalah mepek-mepek, tak. Nyanyi memuji-muji Allah, Rasul dia seronok. Dia tak buka lagu That's the way, dan tu tak adalah. Dia menyanyi, dia berselawat, puji Allah, puji Rasulullah, memuji, membesar mengagungkan kuasa Allah. Dan Nabi dengar. Sehingga Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya aku kasih dan mencintai kamu sebagaimana kamu mengasihi dan mencintai. Itu Bani Najjar tu. Yang muslimannya An-Najjariyah dipanggil. Joget-joget di depan Nabi, dia suka. Yelah, kalau ada yang bernazar, mana tahu. Bulan depan saya datang, dia tunggu 4 orang. Ustaz, kami nak nyanyi joget di depan pagar sebelum Ustaz kuliah ni. Kalau ada bernazar tu, saya kena tunggulah joget di depan pagar. Dihambat ada orang kampung panjang gitu. Tapi itulah gambaran bagaimana kasih sayang yang dibentuk. Jadi As'ad bin Zurarah meninggal dunia radhiyallahu anhu. Ini semua sahabat-sahabat yang dia sebut as-sabiqunal awwalin, golongan awal yang bertahan dengan ujian-ujian yang berat di kota Mekah. Sehingga bila di Madinah meraih kemenangan yang besar. Pada tahun tersebut juga Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu, salah seorang naqib yang dilantik, meninggal dunia. Beliau adalah juru cakap mereka yang menghadiri Baiatul Aqabah yang kedua. Dia pada malam tu juru cakap tu, di antara yang bercakap Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Dia pun meninggal juga. Telah memberikan jasa yang besar kepada Islam di hari awal. Di antara orang-orang musyrikin Mekah yang mati pada tahun yang sama ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Ketika hampir saat kematiannya, dia sangat gelisah. Abu Jahal bertanya, apakah yang menggelisahkan kamu? Dia menjawab, demi Allah, aku tidak gelisah disebabkan kematian yang aku hadapi. Tetapi aku takut agama yang diperjuangkan oleh Ibnu Abu Kibsyah menguasai Mekah. Jadinya Al-Walid bin Mughirah ni pun mati juga tahun pertama masa Nabi di Madinah. Al-Walid bin Al-Mughirah atau dikenali gelaran nama dia, short name dia Abul Walid. Dia itulah ketika orang-orang Mekah pening kepala suatu tahap, apabila dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW mendapat sambutan yang hebat di kalangan penduduk Mekah. Dari hari ke hari, masa ke masa, ramai orang ikut. Khususnya di kalangan du'afa wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, mustada'afin. Kemudian sebahagian besar adalah asyabab, yakni pemuda-pemuda. Jadi dia orang pening, macam mana kita nak halang supaya boleh kita matikan aja dakwah Nabi. Bincanglah, bincang-bincang panjanglah. Akhirnya dia buat keputusan, seorang kena pergi jumpa Nabi, kena berhujah dengan dia. Dia bila nak cari siapa nak pergi itu tak ada orang. Macam cerita kucing macam cerita orang berbincang, tikus berbincang macam mana nak menyelamatkan diri daripada kucing. Kalau kucing tuan rumah tu garang sangat, mengambat sana mengambat sini, akhir banyak tikus mati. Tiap-tiap malam kena makan dia kucing. Bermesyuaratlah tikus-tikus ni
macam mana cara kita nak tewaskan kucing. Carilah jalan macam-macam. Akhirnya dapat satu keputusan. Keputusannya ialah cara nak selamat, hendaklah dipasangkan loceng di leher kucing. Jadi dari jauh kucing dalam kelengkungnya, kita boleh lari dah. Tahu dah, dia lompat sikit dia dah bunyi loceng. Setuju semua? Setuju semua. Tiba-tiba seekor tikus. Dia ni cerdik sikit tikus tua ni. Dia kata okeylah, cadangan tu baik. Saya nak tanya siapa yang sanggup pergi ikat loceng dekat leher kucing. Seekor pun tak jawab. Akhir bubar cadangan. Macam itulah dia orang ni. Duk bincang-bincang macam mana buat keputusan. Kita kena debat perdana lah kita katanya. Lawan Muhammad. Setuju lah. Lepas setuju senyap. Siapa pula nak pergi? Tiba-tiba bangun seorang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini dia bangun kata, tuan-tuan, kalau takat nak counter attack Nabi Muhammad ni, biar kat aku je lah. Benda Muhammad ni buta huruf. Tuan-tuan takkan tak kenal saya, kata Walid bin Mughirah. Saya pakai bahasa syair sastra. Bahasa dia bahasa pustaka tu saya kontrol lah. Maknanya gitu, cerdik saya tu. Dia jadi tuan-tuan sarunsing lah. Saya memikir, buat keputusan, saya offer diri saya, biar saya berenjah berdebat dengan Muhammad tu payah apanya. Semangat 46 dia naik masa itu. Dia berbangga menunjukkan bijak dia di hadapan orang yang paling bodoh pada masa itu. Jadilah dia paling cerdik tengah-tengah orang yang paling bodoh. Setujulah semua yang bodoh-bodoh ni jahiliyah. Itu yang Walid bin Mughirah pergi jumpa Nabi SAW dan dia hujah. Allah menceritakan panjang dalam surah Fussilat bagaimana telatah dia memikir. Allah sebut sepatah-sepatah. Sehingga Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah ta'ala menulis dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Sehingga kalau kita baca Zilalil Quran ni, nampak macam berdiri berjalan Al-Walid bin Al-Mughirah depan kita. Dahsyat kupasan dibuat dia Said Qutb rahmatullahi alaihi. Sehingga Quran menggambarkan dia peluk tubuh. Lepas tu dia termenung, dia urut janggut dia. Dia berjalan, dia buat itu macam mak nespu. Dia buat terkejut macam tu. Duk mikir tu nak serang Nabi yang hujah apa. Fikir, pegang kepala jalan sana. Dia buat seorang-seorang. Quran cerita lebih kurang 23 ayat dalam surah Fussilat. Akhir dia pergi dia sagat Nabi lah. Dia gosok, dia hentam, dia angkat, dia lambung. Buat macam-macam nak mati Nabi ni. Nabi dengar je. Dia cadangkan tawaran lah, itulah ini, bercakap. Nabi diam, tak jawab. Senyap lama dia pun diam. Gamak dah habis modal tu, tak apa bercakap dah dia. Rasulullah pun tanya, dah habis dah? Kata Walid bin Mughirah, ya, saya dah habis dah. Nah, kalau begitu dengarlah pula daripada aku, Rasulullah kata. Lalu Allah Ta'ala menurunkan pada masa itu ayat-ayat daripada surah Fussilat. Dia di antaranya surah Fussilat tu awal-awal lagi menyebut Qur'anan Arabiyyan liqaumi yuqinun, liqaumi yu'minun, liqaumi yuqinun. Turun ayat itu. Sesungguhnya Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang berakal. Quran kata. Kalau bahasa kita begini, kita Walid meja, Walid ni lah. Meja Walid. Kerana apa kebarang kau bebal sangat apa jadah kau ni? Kau ni orang Arab, aku ni orang Arab. Kau bercakap Arab, aku bercakap Arab. Quran pun bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan. Bahasa Arab Quran ni. Kau ingat Quran ni bahasa Cina, bahasa Tagalog mana kau? Apa punya bebal lah kau ni? Macam tu. Dia punya hantakan kena ke dia tu. Bagi awal Quran tu kerat. One shot, pancung terus. Dia kena tu dia dah tergelabah lah. Patut ayat turun masuk satu. Sampai memunggah rahsia-rahsia mesyuarat dia sebelum dia datang jumpa Nabi. Situ dia tergelabah betul. Siapa pula bocor rahsia ke Nabi? Dia dah panik. Sampai akhirnya datang ayat-ayat yang
menceritakan mengenai azab yang Allah pernah timpakan ke atas kaum 'Ad dan kaum Thamud. Bila dua kaum ni langgar arahan Nabi, lawan Nabi dia, Allah hukum. Dia kena peti halilintar macam-macam. Cerita tu panjang lah, kaum Nabi Saleh apa semua. Sampai kepada ayat tu dia lompat, dia tutup mulut Nabi, takut dia. Kafa ya Muhammad, sudah kata dia. Dia pun lari. Ada lari balik. Kawan-kawan dia tunggu di Mekah tu, dekat mini parlimen dia lah, di Darun Nadwah. Tapi tengok tu tahu dah, ni kalah kena rembat ni Muhammad dah ni, dia rasa dah. So tengok pucat muka tu, tak ada hujah yang kuat. Hujah tu tak apa nak kuat. Akhirnya dia kata gini je lah, sudahlah, tak usah kacau lah Muhammad ni. Ya, saya dengar apa yang dia sampaikan betul. Kalaulah dia bawa tu, orang lain jadi marah, lalu orang lain memerangi Muhammad dan Muhammad ditewaskan, kerja kita selesai. Tak payah kita payah-payah lagi dah, orang lain dah rembat Muhammad tu. Tapi kalau Muhammad tu bawa benda betul, kemudian habis dikalahkan bangsa lain, kita pun pantui naik semangat juga. Sebab dia Arab, kita Arab, dia Quraisy, kita Quraisy, dia Bani Hashim, kita pun Bani Hashim. Duk saja je nama kita pun naik sayap juga, tak ada hal. Jadi win-win teori lah, kona kok mana pun kita untung. Dia kata begitu. Tapi kaum dia marah. Dia kata kamu dah disihir oleh Muhammad. Itulah degil orang cakap jangan dengar ceramah, dengar juga. Marah ke dia. Punca dengar rajin ni lah jadi beralih kepala. Marah dia kepada Walid. Dia ni meninggal, Al-Walid bin Al-Mughirah, tahun pertama hijrah. Abu Sufyan, jadi masa nak meninggal tu, dia nampak gelisah benar. Abu Sufyan masa tu geng dia lagi. Abu Sufyan kan last masuk Islam, masuk Fathul Makkah. Jadinya dia tanya, kata apa nampak gelisah teruk sangat ni? Ayah anda nampak? Dia kata aku gelisah, aku bukan takut mati. Main tu, dia berani jawab tu macam tu. Wa tarahal punya beb ni mati punya, tarahal punya. Dia jenis tu. Tapi aku unsing pasal aku takut agama yang dibawa oleh Ibnu Abu Kibsyah akan merebak ke seluruh dunia. Ya, Abu Kibsyah gelaran kepada suami Halimatun Sa'diyah. Ya, Halimatun Sa'diyah tu ada laki dia. Laki dia tu Abu Kibsyah nama dia. Dia beri gelaran Abu Kibsyah, laki kepada Halimatun Sa'diyah. Jadi ibnu atau ibni Abu Kibsyah, mana anak kepada Abu Kibsyah, disindir Nabi Muhammad tu. Disindir dia, mengaku jadi Nabi, konon hebat sangat. Sudahlah, kalau bahasa kita minta maaf lah, ya? Sudahlah, menetek pun menumpah orang lain. Kau tak dibenarkan dah Abu Kibsyah kemarin. Kemana nak cari susu? Banyaklah logat yang mengaku Nabi lah, macam itulah. Bila dia menyebut Ibnu Abi Kibsyah tu, itulah maksud sindiran kepada Nabi. Jadi aku unsing budak susuan ni merebak, aku tengok agama dia, aku dah nak mati dah ni. Siapa pula nak halang agama dia ni? Itu dia risau. Dia mengadu ke Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu an berkata, masa ni Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Jangan bimbang, aku memberikan jaminan kepadamu bahawa ia tidak akan berlaku. Dia kata bab itu salah bersing. Gua ada brother Nuri. Aku akan pastikan Islam ni tak akan naik. Al-As bin Wa'il As-Sahmi juga mati pada tahun yang sama. Allah telah menyelamatkan muslimin daripada kejahatan dua orang yang celaka. Ya, Al-As bin Wa'il, dia ni pun jahat. Mereka-mereka ni termasuk di kalangan golongan-golongan mustahzi'in. Mustahzi'in iaitulah orang-orang yang melakukan kejahatan tegar, kejahatan melampau ke atas Nabi SAW. Dia juga mati di tahun pertama. Artinya setahun Nabi duduk Madinah, mati dah puak-puak. Allah mengurangkan ketua-ketua jahat ni, seorang-seorang Allah ambil meninggal. Jadi Nabi nak hadap tu ada lagi. Dia Abu Jahal apa semua ada. Dia perang Badar boleh mati. Tapi nak menyebutnya first year ni kira boleh kira dah lah yang
left and right wing puak-puak tu Allah ambil lah. Jadi sedap Nabi duk susun, perkuatkan dan perkukuhkan lagi jamaah pada masa itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah di antara gambaran peristiwa kematian yang berlaku di tahun-tahun awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiami bumi Madinah. Dan bagaimana semua itu ada hikmah, ada rahsia, ada iktibar, ada pengajaran yang besar bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memahami dalam menghadapi kematian ini, bagaimana perkara-perkara yang terjadi selepas kematian. Semua telah ditonton dan ditunjukkan oleh Allah melalui apa yang terjadi ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu dulu untuk malam ini. InsyaAllah nanti kita masuk di bulan yang akan datang, tahun kedua hijrah, peperangan Waddan. Dia mula dah tahun kedua, 2 tahun aja start perang. Kecil-kecil tu sambung nyambung. Akhirnya kesan daripada percikan-percikan peperangan yang kecil-kecil ni lah meledak jadi perang Badar. Dia bukan tu tahu je perang Badar dah. Dia ada kecil-kecil dulu, sikit-sikit mebak-mebak baru jadi besar. Jadi kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitan wal mihni asrarana wash'al bil 'ittibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Aqimus shalah.